Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Allahumma ya dafi'al balaa ya Allah idfa'na al-ghalaa'a wal wabaa'a wal balaa'a wal bashaa'a wal munkara was-suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihna ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, walaupun hujan kita masih boleh berkuliah, diberi kesihatan dan rezeki untuk kita hadir pada malam ini. InsyaAllah ayat 33 surah Al-Maidah ni tak? Surah Al-Maidah juzuk 5, juzuk 6, surah yang kelima, ayat 33, iaitu innama jazaa'ul ladzi. Jumpa? Sudah. Ni kitab tafsir. Ha, 113. Kita baca dua ayat, ayat 33, 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, itu ayat 33, 34. InsyaAllah sambungan minggu dulu berkenaan dengan hanya saja pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi lagu mana orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kita tengok sebab asbabun nuzul, sebab ayat ni turun. Sebab ayat 33 dan 34 ni diturunkan mengikut kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni makna Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Kerana orang-orang ahli kitab yang membuat persetiaan, yang perjanjian dengan Rasulullah SAW telah melanggar persetiaan mereka, serta membuat bencana pula di muka bumi, buat kejahatan lah. Maka Allah Ta'ala telah menyuruh Rasulnya supaya memilih, kalau suka boleh menjatuhkan hukuman bunuh atau salib atau kerak tangan dan kaki, kerak tangan dan kaki mereka dengan berselang ke atas orang-orang tersebut. Bersilang tu. Adapun mengikut kata kebanyakan para ulama pula, sebab nuzul ayat ni, kedua ayat ini ditujukan kepada sekumpulan orang-orang dari suku Uqul. Suku Uqul ni
juga dipanggil suku Urainah, suku kaum Arab Badui. Orang-orang tersebut adalah berjumlah sebanyak 8 orang. 8 orang pun jahat ni. Mereka telah datang ke Madinah dalam keadaan sakit, lalu menemui Nabi SAW untuk menyatakan keislaman mereka, masuk Islam. Padahal yang sebenarnya mereka adalah dari golongan orang-orang munafik. Nabi SAW telah menerima kedatangan mereka dengan baik dan telah membenarkan mereka tinggal di bandar Madinah. Pada suatu hari, mereka telah mengadu pada Nabi SAW bahawa udara kota Madinah tidak sesuai dengan keadaan diri mereka. Sebab nuzul ayat ni. Mereka katakan yang mereka adalah orang-orang dusun, orang-orang badui yang biasa hidup dengan minum susu binatang ternakan. Bukan seperti orang-orang bandar yang biasa hidup dengan makan hasil tanaman. Istimewa pula mereka sedang sakit, kata mereka. Mendengar pengaduan itu, maka Nabi SAW telah membenarkan mereka tinggal di dusun, di pada pasir lah, dengan membekalkan mereka sebanyak 15 ekor unta dari jenis harta sedekah. Dan yang menjadi pengembalanya ialah sahaya Rasulullah yang bernama Yasar An-Nuwabi. Yasar ni penternak Rasulullah. Mereka disuruh minum susu unta itu dan air kencingnya sebagai ubat. Ketika itu boleh dari segi hukum untuk buat ubat. Setelah itu pergilah mereka semuanya membawa unta-unta itu dan pengembalanya sekali untuk tinggal di sebuah dusun di padang pasir. Tidak berapa lama setelah kesihatan mereka pulih sebagai sedia kala, maka mereka pun keluarlah daripada agama Islam, murtad pula. 48 orang tadi murtad. Dahlah Rasulullah beri saranan untuk tinggal sini, duduk dengan pengembala Rasulullah dan minum susu free, minum ubat air kecil unta campur dengan susu tadi free. Sehat, bila sehat bunuh pula pengembala tadi. Dan sahaya Rasulullah SAW yang menjadi pengembala itu mereka bunuh sambil mengelar-ngelar mayatnya. Bukan bunuh saja, kelar pula mayat. Kemudian mereka melarikan ke semua unta-untanya. Jahat dan apa? Orang zaman itu jahat sungguh. Orang panggil tak mengenai budi ke mana. Bila peristiwa yang kejam lagi ganas ini, beritanya sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Baginda pun memerintahkan sahabat-sahabatnya sebanyak 20 orang daripada askar-askar berkuda yang diketuai oleh Qus bin Jabir Al-Fihri, supaya memburu mereka. 20 orang askar berkuda. Kuda ni derah lagi, artinya kenderaan yang utama lah zaman itu. Setelah mereka dapat ditangkap, dapat igat, mereka pun dihukum, iaitu mata mereka telah diselar dengan besi panas sehingga buta. Kemudian tangan dan kaki mereka dikudungkan. Lalu mereka dibuang keluar Madinah. Tidak diberi makan dan minum, dibiarkan dengan keadaan demikian sehingga mereka mati semuanya. Ini hak yang pertama. Kata Ibnu Qallabah, mereka yang mendapat hukuman sedemikian itu ialah kerana mereka itu sekumpulan penyamun dan pembunuh yang telah kufur pula sesudah beriman dan telah memerangi Allah dan Rasulnya. Adalah hukuman yang lebih setimpal dari ini disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Kemudian ini Qallabah menambah lagi, itulah sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Adakah hukuman itu setimpal? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu. Artinya hanya saja pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berusaha membuat bencana di muka bumi itu, iaitu hendaklah mereka itu dibunuh, hingga akhir ayat. Jadi Imam Al-Bukhari telah menambah kata bahawa Qatadah, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengenai peristiwa ini dari Anas, menyebutkan, kami dapat tahu bahawa Nabi SAW selepas peristiwa itu berlaku, baginda telah menggalakkan supaya bersedekah. Kerana salah buat mayat, buat orang orang jahat gitu. Walaupun orang jahat,
tapi salah cara dengan mencokeh mata, dengan besi panah ke itu salah. Kalau nak bunuh dengan ihsan, dengan yang molek. Dan menegah jangan lagi melakukan muslah, iaitu menyeksa mayat dengan menyela-nyela atau mengelang-ngelanya. Walaupun dia buat gitu pada orang Islam, tapi orang Islam jangan balas lagu tu. Dekat itu. Mana kalau hukum bunuhlah. Jangan menyela. Kata Abu Daud dan An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Abi Az-Zanab, katanya bahwasanya Rasulullah SAW manakala telah mengudungkan tangan dan kaki orang-orang penyambung untanya dan membutakan mata mereka, maka Allah Ta'ala telah mencela perbuatan baginda itu dengan turunnya ayat ini. Untuk menegur cara hukuman itu. Jadi para mufassirin pula menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah Ta'ala menyuruh supaya menjadikan ayat ini panduan untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah disebabkan memerangi Allah dan Rasulnya, dan disebabkan membuat bencana di muka bumi, iaitu membuat kejahatan, iaitu tiap-tiap jenis jenayah yang mereka lakukan ada ditentukan hukumannya. Ada ceritanya hukuman itu. Di samping itu, ayat ini telah membatalkan sebahagian daripada hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi SAW ke atas orang-orang yang terlibat, iaitu suku Uqul dan Urainah ni, sebagai yang telah disebutkan kisahnya dahulu. Hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi dahulu dibatalkan dengan cara hukuman yang baru, ayat Al-Quran diturun. Dengan ayat ini juga memberi penjelasan bahawa perbuatan-perbuatan seperti menyelar badan musuh dengan api, mencongkel matanya, mengelang-elang mayatnya dengan memotong-motong telinga, hidung, kemaluan dan anggota yang lain, itu semuanya adalah dilarang dalam Islam. Tapi orang kafir memang buat gitu. Tengok dalam peristiwa Bosnia tahun 80-an tak? Secupok. Itu tunjuk dalam video. Cupok ke apa? Zakar orang Islam. Dia potong. Rebuh dalam satu tu. Dahsyatlah. Orang kafir. Padahal duduk jiran sebelah-sebelah. Bila berlaku keadaan itu, jiran tak kenal jiran. Tapi alhamdulillah sekarang Bosnia diperintah oleh orang Islam balik. Adapun arti memerangi Allah dan Rasulnya dalam ayat ini ialah derhaka atau melawan perintah Allah dan Rasulnya dan memerangi orang-orang Islam. Itu maknanya memerangi Allah dan Rasul. Melawan perintah Allah, lawan perintah Nabi, memerangi orang Islam. Itu maksud memerangi Allah dan Rasul. Adapun arti orang-orang yang berusaha membuat bencana di muka bumi ialah orang-orang yang keluar membawa senjata untuk membunuh orang, merampas hartanya dan menjadi perampok di tengah jalan. Sekarang ni berlaku dah orang tu. Hari tu Cik Syukri kena tu, ingatlah. Balik mesyuarat Terengganu ke apa? Dia bawa motor, dia tak ada hari malam. Siapa akak Nyo 7 budak dua orang dengan motor Yamaha, ambil hempek dia dalam tu. Dalam apa? Dalam tu gagal motor. Bong, dia pun ambak orang Yamaha dengan Honda. Dia pun masuk kau masuk kata dia. Tak ada lah. Muncullah dalam tu tidaklah barang berharga, headset. Duit $2 ke sekian gitu. Mana tak ada mana headset hak guna ada lain. Gitu. Jenayah seorang kita ni saya tak ada ketika tu. Tak. Mak wen. Ayat mak haji. Tak jumpa apa kelai. Tak jumpa. Dalam ni lah 20,000 lebih kurang. Seorang. Nak tabung seorang kita tu. Mohon. Dia pecah tanpa malu-malu. Tak berasa malu. Okey dah. Jadi nasabahlah. Perkara jenayah ni patut dihalang. Jadi dalam ayat ni menyebut seterusnya, mereka itu hendaklah dibunuh atau disalib atau dikerat tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang negeri. Yakni ayat ini menetapkan 4 macam hukuman, 4 jenis hukuman pada orang-orang yang menjadi penderhaka pada kerajaan Islam dan menjadi perampok di tengah jalan. Iaitu yang pertama, sesiapa yang membunuh orang, dia akan dihukum bunuh.
Caranya dengan memenggal lehernya, bukan dibakar dalam api dan bukan pula ditenggelamkan dalam air hingga mati atau sebagainya. Bukan dengan kejut elektrik dan sebagainya. Itu dia punya kaedah hukuman dalam Islam, leher. Pasal yang mentafsir sakit ialah otak. Bila leher dah tak ada, potong, otak pun tak ada sakit lah. Itu makna tidak terseksa. Dalam artinya tidak terseksa tapi dahsyat. Nampak tu dahsyat, jadi menjadi pengajaran. Dia nama hukum kisos. Yang kedua, siapa yang membunuh orang dan merampas hartanya sekali, dihukum salib. Caranya mula-mula dibunuh jika dia orang Islam, hendaklah dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan dulu. Kemudian dipalang di atas kayu palang di tempat yang banyak orang ramai, lalu lalang supaya menjadi pengajaran pada mereka jangan mengikuti perbuatannya yang derhaka itu. Adapun lama masanya dipalang atau disalib itu 3 hari. Kemudian barulah diturunkan mayatnya lalu dikebumikan. Ini jika tidak ditakuti menjadi rosak sebelum 3 hari. Jika takut rosak, hendaklah segera diturunkan sebaik-baik sahaja dia mulai rosak. Gitu kaedah dia. Jadi pengajaran. Yang ketiga, siapa yang merompak harta tetapi tidak membunuh orang, dihukum kerak akan tangan kanannya, bersilang dengan mengerak pula akan kaki kirinya. Perenggan anggota yang dikerak itu ialah pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Itu dia punya huraian berkenaan dengan ayat tadi. Ada soal lagi 4 hukuman. Tadi baru 3. Hukuman yang keempat, siapa yang menakut-nakutkan orang di tengah jalan. Yang nakut-nakut orang. Jadi jahat jugalah ni. Tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh orang. Hukumannya dibuang negeri atau dipenjarakan mengikut yang dipikirkan patut oleh pihak hakim yang mengadilinya. Demikianlah hukuman yang diterangkan dalam ayat 33 ini dikenakan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yang berusaha membuat bencana di muka bumi, membuat kejahatan di muka bumi. Iaitu hukuman yang merupakan penghinaan semasa mereka hidup di dunia. Sedang di akhirat pula, nanti mereka akan mendapat seksaan yang lebih besar lagi, iaitu neraka. Hukum di akhirat ini bagi orang kafir. Sedang bagi orang Islam pula, jika hukuman ini telah dikenakan ke atas mereka di dunia, tidak lagi dikenakan di akhirat. Itu berbeza pula kalau orang Islam. Tapi kalau di dunia tak ada kena hukum, di akhirat akan tunggulah hukuman itu. Jadi kalau begini keadaannya, insya-Allah aman damai dari segi harta benda, dari segi kehidupan, dari segi semua perkara. Tak ada orang nak buat jenayah, kerana hukumannya berat. Yang buat jenayah ni pasal hukuman ringan. Pihak penguat kuasa pun sama. Kau tolong, muka tolong. Hari tu masuk dah bulan lepas. Bulan ni masuk pula. Sebab saya pernah pergi ceramah orang pusat serti. Mari jerit depan ni. Nak tubik dah ustaz, nak tubik dah. Tak lama dah. Seminggu 2 lagi kita tubik dah. 2-3 bulan lagi ceramah pula. Apa mu ada pula? Masuk pula tak? Hari tu tubik dah. Lepas tu air jumpa dengan saya, ngisap pula. Tengok. Jadi itulah masyarakat tu menyebabkan kejahatan itu berleluasa kerana masyarakat tu dalam kaedah tidak terkawal. Dari segi hak ni lah, dari segi nak cerita dadah ni contohnya. Kemudian pada ayat 34 diterangkan, kecuali mereka telah taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Lagu mana contoh taubat? Maksudnya kumpulan pemberontak dan perompak yang bersenjata itu jika telah bertaubat dengan menyesali perbuatan mereka serta berjanji tidak mengulanginya lagi, maka gugurlah kesalahan mereka dengan syarat mereka masih belum dikuasai, iaitu belum tertangkap atau belum dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Berarti jika mereka telah menyerah diri dan bertaubat pada pihak yang berkuasa sebelum mereka dapat dikuasai, maka mereka berhak mendapat pengampunan.
Tu kaedah asas, kaedah umum saja. Kaedah umum. Jika kesalahan itu berkaitan dengan Allah Taala, jika kesalahan itu berkaitan dengan anak Adam, dengan manusia, ada perkiraan yang lain. Ada perkiraan yang lain. Misalnya bunuh orang, ambil harta orang, curi, merampok dan sebagainya. Jadi ada kaedah yang lain pula. Adapun pengecualian dalam ayat ini adalah terkhas berkenaan kesalahan yang ada hubungannya dengan hak Allah Taala sahaja. Betul lah gitu. Kalau berkaitan dengan manusia, dengan orang lain, ada hukum yang lain. Iaitu kerana hal ini dibuktikan dengan firman-Nya yang berbunyi fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, artinya dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika berkaitan dengan Allah Ta'ala. Tetapi jika kesalahan itu mempunyai hubungan dengan hak anak Adam, iaitu manusia, terserahlah kepada wali, terserahlah ke atas wali, iaitu yang punya hak itu menentukannya. Nak beri maaf ke, nak minta bayaran balik ke, nak minta kisos ke, kalau jenis bunuh, tu. Jadi kalau hak itu merupakan harta yang dirampas, dia boleh menuntutnya kembali. Menuntutnya kembali. Bayar balik, baru kawan maaf. Tak bayar balik, tak maaf. Contoh, kalau merupakan hak kisos kerana membunuh, dia boleh memilih antara tiga, iaitu yang pertama menuntut kisos, bunuh balas, atau yang kedua iaitu bayar ganti rugi, sagu hati, atau yang ketiga memaafkannya. Ni peringkat tinggi lah memberi maaf ni. Peringkat tinggi dari segi tawaduk orang yang menjadi wali, memaafkan kepada orang yang bersalah. Tapi waliknya sekurang-kurang bayar dia atau bayar ganti rugi. Dan taubat di sini tertentu bagi orang-orang Islam sahaja. Sedang bagi yang kafir, taubatnya tak dapat dipakai untuk mengelakkan hukuman. Taubat dah untuk elak daripada hukuman, tak pakai. Sama ada dia belum dapat dikuasai atau sudah dapat dikuasai. Mana sudah belum dapat ditangkap atau sudah dapat ditangkap, tidak diterima taubat orang kafir. Cuma orang kafir dia tidak ada akidah. Gitu. Tu cerita ayat 33 dan 34. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita akan bincang ayat 35 ni kemudian. Nak ceritanya satu masalah perbincangan dalam ayat ini ialah minum air kecil unta. Air kecil unta ni air kecil memanglah najis. Memang najis. Tetapi untuk perubatan dimaafkan. Air kecil unta. Ada sejarah, ada sirah Nabi SAW tadi. Cerita kumpulan Urainah tadi, suku Urainah. Dia sakit, tak sesuai duduk di bandar, maka digabungkan susu dengan air kecil unta. Dia minum pagi-pagi hari, maka dia mendapat kesihatan yang luar biasa. Kemudian kajian dibuat oleh Dr. Muhammad. Kajian ini telah diakui di seluruh dunia, mengkaji tentang orang penyakit kanser. Disebut dalam jurnal orang penyakit kanser direhat 40 hari. 40 hari direhat, jangan makan apa-apa melainkan susu unta dan air kecil unta. Selama 40 hari direhatkan di tempat kajian, dan dites, didapati sel kanser itu telah hilang, telah mati dan sembuh. Cuma tidak di-highlightkan oleh orang putih. Orang putih berkenaan dengan kait dengan orang Islam, dia orang Kristian kan. Jadi dia buat sembunyi, tidak di-highlightkan. Jadi
Kajian dia menyatakan bahawa dalam air kecing unta ni banyak mengandungi kalium, albumin dan magnesium. Ni ubat-ubat untuk mencegah sel-sel yang tidak baik dalam tubuh manusia. Pernah tak minum? Saya pun tak pernah. Tapi ada orang jual. Di Mekah ada. Masa kita pergi umrah, kalau pergi kebun ladang unta, memang ada. Ni air unta, ni susu unta. Susu minum lah. Gabung luar tu. Saya pergi tahun 2000. Tahun 2000, 20 tahun dulu. Mula-mula pergi ladang unta tu. Minum 2-3 gelas minum. Ni, salah ni. 2-3 gelas dia perah tu, segar-segar tu, minum. Free, minum ni free. Minum ladang free. Minum 2-3 gelas, apa beli pula 2 botol. Tak tahu. Kena lagi. Balik tu naik bas balik, alah balik tu perut berwarna dia. Sudahlah. Siapa di Hudaybiyah ke? Beratur nak masuk tandas. Rupa lagu tu dia bersihkan maidah kita. Masuk jamban, Allah tahulah Hudaybiyah zaman tu. Paklon ni rasa tak berkembang dia punya tandas tu. Dia cara tu alah foto macam-macam lah. Tak pandai negeri maju. Masuk clear. Lepas tu tanya mutawif ni, orang Indo kan mutawif tu, kecek dengan dia, tak boleh kata dia. Kalau mula-mula minum memang bersih perut, memang bergejolak. Nak qada hajat. Mujulah dan siapa dia udah biar. Tidak korban lepas. Malu kok kan. Tu ceritanya memang betul jadi ubat. Tapi air kecil tak je lah, tak minum lah. Ada jual seria je sebotol masa tu. Panjang ni lah botol dia kan. Seria. Susu 2 riyal. Lah ni 10 riyal, dulu 2 riyal. Pagi tahun 2003, 2002 tu, 2003 pergi pula. Nak minum kau. Jadi takut berwarna pula kan. Pakai beli atas bah. Bawa balik ke hotel masa macam nak basi. Derah kau tu. Minum juga tak, bawa balik ke Malaysia. Lepas tu bekukan dia. Yang lo ni orang buat tu. Susu unta ni buat debu. Betul ke tidak tak tahulah. Takut capur. Lagu mana tak tahu. Tapi kalau betul molek lah. Di antara susu yang molek lepas daripada susu ibu. InsyaAllah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dan wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang dapat mendekatkan kepadanya, iaitu kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah pada jalan Allah. La'allakum tuflihun, nescaya kamu akan mendapat kejayaan. Yang dimaksudkan dengan takut pada Allah di sini ialah takut akan mendapat siksaan dan kemurkaan daripadanya. Iaitu jelasnya orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah jangan sampai menyalahi akan syariat dan perintah agama yang telah ditetapkan olehnya. Kerana siapa yang menyalahi syariat dan perintah agama pasti mendapat kemurkaan Allah dan siksaannya. Kemurkaan Allah datang dalam berbagai cara. Kemurkaan Allah Ta'ala itu datang dalam berbagai cara. Di antara contoh supaya ni, mari ujian Allah Ta'ala dengan penyakit ni. Penyakit ni menyebabkan seluruh dunia mengalami kesusahan dari segi hubungan, dari segi perjalanan, dari segi kedudukan, dari segi makanan dan sebagainya. Susah semua sekali. Dah kena pakai ni emas. Kena pakai benda lagi sanitizer ke?
Sanitizer. Sedangkan sanitizer tu mematikan segala sel. Sel baik, sel jahat mati belaka. Keburukan dia pula. Padahal sel baik tu sangat penting kepada kita. Enzim tu. Tapi oleh kerana keadaan dahaga ni, disarankan lagu tu. Ni meningkat pula. Hari ni turun 800 lebih. Turun sikit. Tapi alhamdulillah besuk kita pakat jaga, jangan pergi tekan. Marang ada tu. Marang adung. Marang adung. Ala kena. Ada Sabah, mojo tak pergi belakang Sabah. Sabah. Sarawak ada? Tak ada Sarawak. Jadi ada pun yang dimasukkan dengan al-wasilah atau jalan yang mendekatkan kepada Allah itu ialah tiap-tiap perbuatan ketaatan yang mendekatkan kepada keridaan Allah dan memudahkan mendapat pahala daripadanya di akhirat. Itu dia katakan. Dari Jabir meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nida'a, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'sul maqam al-mahmudan allazi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa mengucap semasa mendengar panggilan sembahyang, iaitu bang, wahai Tuhan yang mempunyai seruan yang telah sempurna ini dan sembahyang yang didirikan ini, kurniakanlah pada Muhammad al-wasilah, iaitu gedung di syurga, dan kelebihan, dan bangkitkanlah untuknya kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan, yang secara dia yang mengucapkannya tu, yang kita tu ucap tu, mendapat syafaatku, iaitu syafaat Nabi, pertolongan Nabi pada hari kiamat nanti. Itu janji Nabi SAW. Jadi kata seorang Kia di Indonesia, dia kata, barang siapa yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 80,000 kali sehari selama 3 tahun, dia 3 tahun. Kalau dia tak mendapat kejayaan yang cemerlang, mari ludah muka Tok Guru dia. Ludah muka dia lah. Muka Kia ni. Oh, dia janji. Pasal dia praktik dah benda ni, kata dia. Dia praktik dah. Selawat 100 kali pun berasa berat dah. 1000 kali pun hai berat dah. Tapi perjuangan yang mujahadah tu begitu hebat, yang telah dipraktikkan oleh Kia ni. Kia ni tuan guru lah. Kalau kita Kia ni orang Jawa. Jadi nyata berlaku kejayaan yang cemerlang. Wallahu a'lam. Itulah antara disebut tadi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.